Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Atirah Nazihah binti Fauziman akan membentangkan untuk subjek PRKA 3012, Perancangan Pengajaran dan Pembelajaran. Dan pembentangan ini adalah berkaitan dengan RPH iaitu Rancangan Pengajaran Harian, dan RPH ini adalah berdasarkan tajuk yang telah saya pilih iaitu Jawi Tahun 4, tajuk Perkataan Tradisi. Baiklah, kita teruskan dengan komponen dalam rancangan pengajaran harian Pendidikan Islam tahun 4. Yang pertama, iaitu mata pelajaran. Mata pelajaran Pendidikan Islam Jawi. Yang kedua, tahun. Tahun yang dipilih adalah tahun 4 Bumi. Yang ketiga, tarikh ataupun hari. Untuk tarikh Islam 20 Rejab 1442 dan tarikh Masihi 4 Mac 2021 hari Khamis. Komponen yang keempat, masa. Masa yang diperuntukkan untuk pengajaran Jawi adalah selama 30 minit daripada pukul 8 hingga 8.30 pagi. Komponen yang kelima, bilangan murid adalah seramai 30 orang. Komponen yang keenam, tajuk. Tajuk untuk pengajaran Jawi adalah perkataan tradisi. Komponen yang ketujuh, pengetahuan sedia ada. Pengetahuan sedia ada adalah murid telah mengetahui suku kata terbuka dan suku kata tertutup pada pembelajaran sebelum ini. Untuk pengetahuan sedia ada ini adalah murid telah mengetahui suku kata terbuka dan suku kata tertutup ni adalah pada tahun 1. Mereka telah mempelajari kaedah suku kata terbuka dan suku kata tertutup ni adalah pada tahun 1, dan ia adalah sangat penting untuk pengajaran perkataan tradisi ini kerana perkataan tradisi ini adalah melibatkan huruf yang kekal dan akan diolah untuk apabila akhir perkataan itu ditambah dengan perkataan yang lain. Jadi, pengetahuan suku kata terbuka dan suku kata tertutup yang dipelajari pada tahun 1 adalah sangat penting untuk perkataan tradisi ini. Jadi, seterusnya untuk yang ke-8, komponen yang ke-8 iaitu standard kandungan mengikut DSKP. Jadi, rancangan pengajaran harian ini mengikut standard kandungan 7.2 iaitu mengenal, membaca dan menulis perkataan tradisi dengan betul secara beradab dan istiqamah. Bagi komponen yang ke-9 pula iaitu standard pembelajaran mengikut DSKP untuk 7.2.1 iaitu mengenal perkataan tradisi dengan betul. 7.2.2 membaca perkataan tradisi dengan betul. Baiklah, kita teruskan dengan objektif pembelajaran bagi komponen ke-10 iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, mengenal sekurang-kurangnya 5 daripada 22 perkataan tradisi dengan betul. Yang kedua, membaca sekurang-kurangnya 5 daripada 22 perkataan tradisi dengan betul. Baiklah. Saya menulis untuk objektif pembelajaran ini, kenapa saya hanya meletakkan 5 sekurang-kurangnya pengenalan dan pembacaan perkataan tradisi ini adalah 5 daripada 22 perkataan adalah kerana saya melihat guru perlu melihat kepada tahap kognitif para pelajar yang ingin diajarnya. Dan didapati untuk tahap pelajar dalam kelas tersebut adanya tahap kognitif yang lemah dan juga ada juga tahap kognitif yang tinggi. Jadi, untuk objektif ini, guru perlu meletakkan pencapaian yang boleh dicapai untuk setiap murid dan perlu dicapai bagi setiap orang murid. Jadi, kerana itulah saya meletakkan untuk 5 daripada 22 perkataan sekurang-kurangnya. Jadi, baiklah kita teruskan dengan komponen yang ke-11 iaitu kemahiran berfikir. Untuk kemahiran berfikir ini, saya meletakkan
mengelaskan dan menganalisis ejaan perkataan tradisi melalui soalan rangsangan. Jadi, untuk kemahiran berfikir ni, guru akan bagi soalan berdasarkan desain, dan soalan itu melibatkan perkataan tradisi. Jadi, apabila murid mendapat soalan itu, murid akan menganalisis bagaimana perkataan itu dikekalkan, bagaimana perkataan itu akan diolah dan sebagainya, mengikut kehendak soalan daripada guru tersebut. Jadi dengan itu murid akan menganalisis bagaimana sesuatu perkataan tradisi itu dipelajari dan digunakan dalam kehidupan seharian untuk bidang jawi. Okey. Itu adalah komponen yang ke-11. Seterusnya untuk komponen yang ke-12 iaitu komponen gabung jalin. Untuk gabung jalin pendidikan Islam ini, untuk pengajaran jawi saya telah meletakkan akhlak, mengamalkan adat tradisi Melayu Islam yang betul. Okey. Saya meletakkan akhlak ini adalah kerana untuk perkataan tradisi ini, yang pertama sekali saya akan menjelaskan dulu. Guru akan menjelaskan dahulu apa maksud tradisi. Dan di samping itu, selepas itu, guru akan menyelitkan tradisi-tradisi yang patut diamalkan mengikut cara Islam yang betul dan tidak melanggar syariat. Jadi, sebab itulah ia berkaitan dengan akhlak. Okey, seterusnya untuk yang ke-13, komponen ke-13 iaitu penyerapan. Okey, antara subjek lain yang dimasukkan dalam pengajaran jawi ini adalah pendidikan seni dan muzik. Ini adalah kerana saya telah meletakkan unsur-unsur lagu, unsur-unsur muzik untuk murid mengenal perkataan tradisi. Baiklah, saya akan teruskan dengan komponen yang ke-14 iaitu penerapan nilai. Untuk penerapan nilai yang telah dimasukkan dalam pengajaran jawi perkataan tradisi adalah khusyuk mendengar pelajaran. Yang kedua, taat mendengar arahan guru. Yang ketiga, bekerjasama dalam kumpulan. Yang keempat, yakin memberi pandangan. Baiklah, untuk komponen yang ke-14, penerapan nilai. Untuk penerapan nilai yang telah dimasukkan dalam pengajaran jawi ini adalah yang pertama, khusyuk mendengar pelajaran. Yang kedua, taat mendengar arahan guru. Yang ketiga, bekerjasama dalam kumpulan. Dan yang keempat, yakin memberi pandangan. Baiklah, komponen yang ke-15 iaitu EMK. EMK merujuk kepada elemen merentas kurikulum. Elemen merentas kurikulum yang telah dimasukkan untuk nilai keusahawanan iaitu murid bekerjasama dan mempunyai daya saing dalam kerja kumpulan. Yang kedua, teknologi maklumat komunikasi iaitu pengaplikasian bahan video, audio dan juga slide. Baiklah, seterusnya untuk komponen yang ke-16, penilaian PDP, P dan P. Iaitu pengajaran dan pembelajaran untuk secara lisan akan ada soal jawab dan juga membaca. Secara bertulis daripada lembaran-lembaran kerja yang akan diberikan selepas selesai pengajaran dilakukan untuk kerja rumah lah, sebagai kerja rumah. Okey, baiklah untuk komponen yang ke-17, bahan bantu mengajar yang guru gunakan untuk subjek ini adalah video, audio, slide, buku teks, komputer dan lain-lain. Baiklah, kita teruskan dengan berikut merupakan langkah pengajaran dan pembelajaran untuk jawi perkataan tradisi ini. Yang pertama, langkah pendahuluan letakkan selama 1 minit iaitu doa belajar. Okey, macam biasa guru masuk dalam kelas dan akan bagi salam kepada murid. Kemudian murid menjawab salam dan membaca doa sebelum belajar dengan khusyuk dan diikuti dengan guru akan tanya khabar dengan murid, bagi
merangsang kehadiran pembelajaran pada hari itu. Okey, seterusnya, langkah yang seterusnya iaitu set induksi masa yang diberikan adalah selama 3 minit dan isi kandungannya adalah berkaitan dengan mengenal perkataan tradisi. Untuk set induksi ini, guru akan memberikan beberapa keping kad dan kad itu mengandungi perkataan-perkataan tradisi. Perkataan tradisi ada 22 tapi guru akan bagi sikit-sikitlah sebagai merangsang subjek yang akan diajar pada masa tersebut. Dan kad-kad itu akan diberikan kepada murid-murid yang volunteer ataupun akan dipilih. Seterusnya, yang kedua, setiap murid yang memegang kad tersebut, kad perkataan tradisi tersebut akan diminta untuk menyebut perkataan tersebut dengan suara yang jelas dan kuat kepada rakan sekelas mengikut arahan guru. Jadi apabila murid telah pegang kad tersebut, guru akan meminta murid untuk meminta seorang demi seorang murid menyebutkan kad perkataan yang telah dipegang tersebut. Dan selesai sahaja perkataan-perkataan tersebut disebutkan di dalam kelas secara kuat dan jelas. Jadi daripada itu guru akan bersoal jawab dengan murid. Dan antara soal jawab yang telah akan dikemukakan adalah yang pertama, berapakah jumlah perkataan yang ada berdasarkan kad yang diperoleh? Jadi setiap murid yang pegang itu akan kira. Murid yang pegang kad akan masing-masing akan kira berapa jumlah tersebut. Dan yang kedua, saya akan menanyakan terus kepada tajuk apakah yang bakal kita pelajari pada hari ini berkaitan dengan kad. Jadi, melalui kad-kad tersebut, tanpa melengah masa, guru akan terus bertanya, okey, apa tajuk yang akan kita belajar pada hari tersebut. Kemudian, yang keempat, guru mengaitkan kad yang disebutkan dengan tajuk pelajaran pada hari ini iaitu perkataan tradisi. Jadi, melalui kad-kad yang telah diberikan, guru akan teruslah menyebut sebenarnya, contohlah, okey baiklah murid-murid, sebenarnya perkataan-perkataan yang telah awak pegang itu adalah terdiri daripada perkataan tradisi. Jadi itu adalah antara perkataan yang adalah dalam perkataan tradisi. Begitu. Jadi untuk kaedah yang saya gunakan pada set induksi itu bersoal jawab, perbincangan dan juga sumbang saran. Okey. Yang kedua untuk bahan bantu belajar adalah kad imbasan. Untuk EMK keusahawanan iaitu murid akan bekerjasama dalam kumpulan. Baik, untuk langkah yang pertama, masa diperuntukkan adalah selama 8 minit untuk mengenal perkataan tradisi. Dan untuk langkah satu ini adalah fasa imajinisasi, di mana pada langkah yang pertama ini adalah murid masih membayang-bayangkan apa sebenarnya yang mahu diajar oleh guru. Okay, jadi untuk aktiviti ini guru akan menerangkan maksud tradisi kepada murid. Yang kedua, guru menjelaskan kaedah ejaan perkataan tradisi melalui slide yang disediakan. Jadi untuk penerangan maksud tradisi dan juga kaedah-kaedah ejaan perkataan tradisi ini adalah diterangkan melalui slide yang telah disediakan oleh guru. Baiklah, yang ketiga, beberapa orang murid telah dipilih secara rawak mewakili kelas untuk menyatakan kembali secara lisan 22 perkataan tradisi pada slide. Jadi pada slide tersebut, selain guru menyatakan kaedah ejaan perkataan tradisi, guru juga terus meletakkan 22 perkataan tradisi dalam slide tersebut. Jadi untuk kaedah ini, kaedah langkah satu ini adalah kaedah penerangan, soal jawab dan juga perbincangan. Bahan bantu belajar adalah slide
EMK yang digunakan untuk teknologi maklumat dan komunikasi adalah slide. Untuk keusahawanan adalah murid bekerjasama di dalam kumpulan di dalam kelas tersebut. Jadi, penerapan nilai yang telah saya masukkan dalam langkah satu ini adalah mengaplikasikan adat tradisi Melayu Islam yang betul dalam kehidupan harian. Jadi kalau kita lihat pada langkah yang pertama, aktiviti PDP, guru menerangkan maksud tradisi kepada murid. Jadi sebelum saya menjelaskan apa itu perkataan tradisi dalam Jawi, saya akan terangkan dulu maksud tradisi dan juga akan menyelitkan tradisi-tradisi Melayu yang ada pada masyarakat Melayu. Dan selain itu, saya akan menerapkan juga sedikit adat-adat lain seperti Cina ataupun India yang ada dalam kalangan rakyat Malaysia, dan juga akan menjelaskan yang mana adat-adat yang perlu dikekalkan dan yang mana yang perlu yang boleh diikuti mengikut kehendak syariat dan juga Islam. Jadi selain daripada sebelum saya menjelaskan ejaan Jawi perkataan tradisi, saya akan terangkan dululah apa maksud tradisi. Kerana pada fasa ini adalah murid masih di fasa imajinasi. Jadi penjelasan guru adalah sangat penting kepada murid-murid bagi murid boleh adapt dengan pengajaran yang akan diajar oleh guru. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan langkah yang kedua, iaitu masa diperuntukkan untuk langkah ini adalah selama 5 minit bagi mengenal perkataan tradisi. Okey, untuk mengenal perkataan tradisi ini, guru akan menunjukkan video lagu perkataan tradisi Jawi kepada murid di hadapan kelas, dan murid akan mendengar lagu yang dimainkan dan bersama-sama menyanyikan lagu Jawi perkataan tradisi. Jadi saya akan menunjukkan video daripada YouTube dan akan ditambah baik juga video daripada ciptaan saya sendiri, insya-Allah, kepada murid mengenai perkataan tradisi ini. Dan bila murid dengar lagu tersebut, murid sebenarnya lebih senang untuk ingat perkataan-perkataan tradisi yang ada dalam subjek Jawi ini. Jadi, dan sampai itu murid akan lebih seronok mendengar lagu-lagu yang dimainkan kerana konsep lagu yang digunakan adalah lebih ringan dan lebih senang untuk murid adapt dengan pengajaran yang akan diajar. Jadi, bahan bantu mengajar yang digunakan adalah video. EMK, teknologi maklumat dan komunikasi, adalah slide dan juga video YouTube. Kreatif dan inovatif yang digunakan adalah menyanyi sambil belajar. Dan penerapan nilai yang digunakan adalah bekerjasama, kerana murid saling menyanyi, bekerjasama, menyanyikan juga lagu yang telah dimainkan dan juga yakin diri. Okey, berikut saya akan tunjukkan video lagu untuk langkah 2, video daripada YouTube. Sebelum saya menunjukkan video bagaimana perkataan tradisi ini diajarkan, sukalah saya untuk mengenalkan untuk cover lagu perkataan tradisi ini adalah daripada lagu yang ambil daripada lagu asalnya adalah Project The Band, iaitu lagu Aisyah. Okey. Dan lagu ini adalah antara yang sangat famous sebab ramai sangat artis yang cover lagu ni, dan ramai juga yang menjadikan lagu ini sebagai lagu Islamik, iaitu sebagai Aisyah isteri Rasulullah. Jadi sebelum mendengar lagu perkataan tradisi, sukalah untuk saya tunjukkan sedikit
bayangan untuk lagu Aisyah ni. Versi yang asal dia, bukan versi yang Islami lah. Okay, kita lihat sikit. Aisyah, aku sayang kamu, aku rindu kamu. Tidur malamku sentiasa ku mimpikan kamu. Kau hanya milikku untuk selamanya. Okey, itu adalah lagu versi lagu asal untuk lagu perkataan tradisi. Okey, jadi baiklah kita akan teruskan dengan ini adalah lagu perkataan tradisi. Ini adalah versi cover untuk Aisyah isteri Rasulullah. Mari kita belajar jari, kenali perkataan tradisi. Semuanya ada 22, mari ingatinya. Ada itu ini yang kita dari jika kepada tiada 5 maka apa dia? Jikalau pada daripada dan demikian manusia manusiawi, yaitu syurga. Jadi itu adalah lagu perkataan tradisi yang mana kalau kita tengok pada awalnya dia ambil daripada keratan lagu Aisyah yang pertama, iaitu Aisyah jangan ragu-ragu dengan cinta ini. Okey, dia ambil daripada perkataan keratan itu dan diolah untuk perkataan tradisi. Kemudian untuk last sekali iaitu syurga tu diambil keratan yang akhir sekali untuk lagu Aisyah. Macam itulah. Sedikit sebanyak membantu murid untuk mengenal perkataan Jawi. Kerana lagu ini sangat famous dan saya yakin murid sangat suka untuk mempelajari perkataan tradisi ini. Terus kita teruskan dengan langkah yang ketiga. Masa yang diberikan adalah selama 5 minit untuk membaca perkataan tradisi. Jadi, untuk pembacaan perkataan tradisi ini, guru akan mengadakan aktiviti kuis kepada murid di dalam kelas. Dan kuis tersebut adalah berdasarkan laman web kuis tersebut. Jadi, melalui laman web kuis ini, murid akan diminta untuk memilih perkataan manakah yang merupakan perkataan yang betul dengan ejaan tradisi yang betul. Ini adalah gambaran. Gambar yang ada pada slide ini adalah menunjukkan gambaran aktiviti yang dilakukan pada langkah 3 ini. Jadi, murid akan mengadakan perbincangan untuk menjawab kuis tersebut. Untuk langkah 3 ini, murid akan lebih tertarik kerana proses kuis ini adalah berdasarkan audio, yang mana audio yang dimainkan adalah murid akan lebih seronok, dan juga untuk perkataan tradisi ini, untuk aktiviti ini, murid akan memilih kotak-kotak yang perlu, yang mereka mahu untuk dipilih ejaan mana yang betul. Saya akan tunjukkan laman web ini. Sebelum itu kita lihat dululah kepada kaedah yang digunakan untuk langkah 3, iaitu kaedah bersoal jawab dan juga kaedah perbincangan. Bahan bantu belajar adalah laman web kuis dan EMK yang digunakan untuk keusahawanan adalah murid bekerjasama di dalam kumpulan. Okey, baiklah, kita akan lihat kepada laman web ini dulu. Okey. Baiklah, berikut merupakan aktiviti kuis bagi langkah 3, iaitu daripada laman
web yang saya telah sediakan pada rancangan pengajaran harian RPG. Ini adalah laman webnya yang kita perlu membuka kotak. Mana murid akan buka kotak. Okey. Kemudian salah satu murid, siapa-siapa je murid yang volunteer untuk melakukan kuis ini, okey, murid-murid akan memilih nombor berapa yang mereka mahu. Kemudian contohlah mereka pilih nombor 6. Okey, jadi kita buka kotak dan dalam kotak ini terdiri daripada soalan-soalan. Yang saya nyatakan audio tadi adalah audio mengenai masa ni. Jadi murid akan berfikir memerah idea yang mana satu yang betul dan murid akan memilih perkataan yang betul. Okey, contoh perkataan yang betul adalah murid akan pilih A, dine. Betul atau tidak? Okey, betul. Macam tu. Okey, next. Next, contoh nombor 14. Buka kotak. Okey, manusia. Okey. Bila murid, contohlah murid jawab yang salah. Okey, B. Okey, dia terus tag di situ. So, apabila salah di situ, guru akan membetulkan jawapan yang betul lah bagi murid. Guru akan menjelaskan bagaimana sebenarnya perkataan yang betul. Begitu. Dan di samping kuis ini dijalankan, guru juga boleh membimbing murid. Dan apabila tamat je masa, jadi macam itulah. Gitu. Dan ini adalah skor bagi permainan ini. Tapi permainan ini takkan dihabiskan kepada nombor yang 28 ni sebab masa sangat suntuk. Jadi kita akan cuba untuk beberapa nombor sahaja mengikut masa yang telah ditetapkan, iaitu selama 5 minit. Jadi itu sahaja untuk langkah yang ketiga. Okey, baiklah, saya akan teruskan dengan langkah yang keempat yang masa diperuntukkan bagi pengajaran jawi. Ini adalah langkah keempat adalah selama 5 minit untuk membaca perkataan tradisi. Yang mana untuk langkah 4, murid telah berada di fasa perkembangan dan pada masa ini sebenarnya adalah masa untuk guru menilai bagaimana pemahaman murid bagi perkataan tradisi. Jadi, untuk aktiviti ini, yang pertama, guru akan memberikan kertas yang mengandungi teks ringkas jawi dalam kumpulan. Yang mana untuk teks tersebut akan ada perkataan-perkataan tradisi dan guru akan memberikan teks tersebut di dalam kumpulan. Guru akan bagi kumpulan mengikut meja-meja murid. Seterusnya, murid diminta mengenal pasti perkataan tradisi di dalam teks dan menyebutnya bersama-sama di dalam kelas. Jadi apabila perkataan tradisi itu, teks diberi kepada murid, murid akan bersama-sama menyatakan. Murid akan diberi masa untuk mengenal pasti perkataan tradisi yang ada dalam teks tersebut. Dan setelah masa tamat, guru akan memberi arahan untuk murid menyebutnya bersama-sama di dalam kelas. Jadi dengan apabila guru meminta murid untuk menyebut bersama-sama dalam kelas, dengan itu kita dapat, di samping dapat menilai pemahaman murid dan juga pengenalan murid kepada perkataan tradisi ini, guru juga dapat memberi maklumat kepada murid yang terkebelakang, yang tidak jumpa perkataan yang ada dalam teks tersebut dan akan terus melihat membetulkan kesilapan-kesilapan yang mereka buat. Begitu. Jadi sebab itulah guru meminta murid untuk menyebut bersama-sama dalam kelas. Okay. Untuk seterusnya, yang terakhir iaitu penutup, masa yang diberikan adalah selama 3 minit dan untuk penutup kognitifnya, murid akan diminta mengingat kembali isi pelajaran pada hari ini. Yang mana ini adalah dalam fasa tindakan untuk fasa pelaksanaan. Jadi, untuk akhir sekali,
akhir kelas, guru akan minta baliklah murid ingat balik apa isi pelajaran yang telah dipelajari pada hari ini. Jadi, kaedah yang telah digunakan untuk langkah penutup adalah kaedah refleksi. Untuk EMK keusahawanan iaitu murid bekerjasama dalam kumpulan. Jadi, dengan apabila guru meminta murid mengingat kembali isi pelajaran ini, murid akan bekerjasama, saling bantu-membantu untuk ingat balik apa yang telah dipelajari. Dan untuk penerapan nilai yang telah digunakan, yang telah diterapkan adalah bersungguh-sungguh. Dengan itu, apabila guru suruh meminta murid untuk ingat kembali, murid akan bersungguh-sungguh ingat balik isi pelajaran tersebut. Jadi, itu sahaja untuk rancangan pengajaran harian bagi Jawi tahun 4 perkataan tradisi. Jadi, sekian, terima kasih.